Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sekasih Al-Fadhil Ustaz Musi Majlis, sahabat saya Dr. Abdurrani Osman selaku Sojaya PAS Negeri Selangor yang juga malam ni selaku mewakili Menteri Besar Negeri Selangor selaku Esko Agama dan seluruh jawatan kuasa, dan tadi yang baru berucap ialah yang berhormat Engineer Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam, tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah kita masuk hari yang ke-17 kita menunaikan ibadah puasa. Kalau dulu kita waktu kecil-kecil dulu kita nak habiskan sehari puasa tu kita rasakan cukup lama berbanding dengan sekarang. Masanya agak pantas dan cepat. Kita pun pejam celik. Hari ini sudah masuk hari yang ke-17. Dan malam ni tarawih kita ialah malam yang ke-18. Ini ialah gambaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memperingatkan kepada kita, la taqumus sa'ah hatta yataqarrab az-zaman fatakunu sanah kasyahri wa yakunu syahr kal jum'ah fatakunu al-jum'ah kal yawm fayakunu al-yawm kas sa'ah fatakunu sa'ah kadarmati bin nari atau kama qal. Nabi menyebut tentang tidak berlakunya kiamat sehinggalah jarak masa tu dia menjadi dekat, cepat. Setahun seperti mana sebulan, sebulan seperti mana seminggu, seminggu seperti mana sehari, sehari seperti mana sejam, sejam seperti mana kita cucuh api kepada petrol, maknanya dia cepat menangkap, maknanya pantas berjalan. Jadi sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni betul lah. Baginda ni dia bercakap apa yang baginda bercakap 1400 tahun dulu, ianya telah menjadi realiti pada hari ini. Kan dulu kita waktu kita berpuasa kecil-kecil dulu kan, nak tunggu sehari itu penantian satu penyiksaan. Lama tu, lama. Kalau kita ingat waktu kecil-kecil dulu, kita beli ais batu yang dipotong, kemudian dibungkus dalam abuk papan. Kadang-kadang air itu cair dulu, baru buka puasa. Masa tu berjalan, lama kita rasa nak berjalan.
Sekarang cukup cepat. Lepas subuh kita tengok, balik pada surau 6.30, lepas tu 7.30, dia hantar anak sekolah bagainya. Zuhur, lepas zuhur masuk asar, lepas asar buka puasa, lompat tikam, buah Melaka, beradak berendam, kan, makan kan. Jadi itu habis hari puasa. Menggambarkan tentang kiamat dah dekat. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini kiamat mau tak mau dia akan datang, dan dunia ini juga akan menemui ajal. Sebagaimana juga manusia menemui ajal, dunia juga akan menemui ajal. Ajalnya dunia ini ialah dengan hancurnya dunia. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sungguhnya kiamat itu akan datang. Allah Ta'ala menyebut, cuma masa, waktu dan ketika, siapa pun tak tahu. Tapi apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita 1400 tahun yang silam, sudah menjadi jawapan pada hari ini. Yaitu antaranya ialah dunia ini menjadi cepat. Sebab itu umur kita juga move forward, ke depan. Dia tak ke belakang. Tetapi apabila kita mengingatkan tentang kiamat, tentang ajal, persoalannya ialah apakah kita sudah cukup bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sama ada kita nak ke tak nak, memang kita mati. Kamu berani, mati. Takut, mati. Kaya, mati. Miskin, mati. Anak yatim, mati. Anak ada mak pak, mati. Tua, mati. Muda, mati. Mati. Soalannya ialah, bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita berada di dalam puasa ni, kita memang terasa sangat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut itu memang betul. Kerana cepat pergerakan dia. Kita rasa baru je sembahyang tarawih tahun lepas, sembahyang pula bulan ni. Jadi tuan-tuan, sukalah saya mengingatkan untuk diri saya dan juga kepada tuan-tuan semua berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut, dia kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, atau kama qala. Orang yang terbaik dari kalangan kamu ialah orang yang umurnya panjang dan baik pula dari segi amalannya. Artinya kita minta kepada Allah Ta'ala macam selalu kita minta ketika doa awal tahun. Allahumma tawil a'marana fi ta'atik wa ta'ati rasulik, atau kama qala. Bukan atau kama qala, doa itu doa. Yang kita minta doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau panjangkanlah umur kami dalam ketaatan
Dan dalam kami taat kepadamu dan juga taat kepada Rasulmu. Kita tidak supaya umur kita ni panjang. Tapi panjang kita ini biarlah panjang yang berjasa dengan Allah Ta'ala. Tak guna kalau umur kita panjang tapi kita lawan Tuhan, tak guna. Kita hendak supaya umur kita panjang dalam ketaatan. Sebab tu Nabi sebut, orang terbaik dari kalangan kamu ialah orang yang umurnya panjang, baik segi amalan dia. Tersebutlah di kursi yang lain. Antara Allah Subhanahu wa ta'ala, bala Allah Ta'ala tak datang kepada satu masyarakat itu, antaranya ialah apabila adanya orang tua yang masih rokok, yakni orang tua yang taat kepada Allah. Yang keduanya ialah apabila masih ada lagi kanak-kanak yang menyusu. Dan yang ketiganya ialah apabila masih ada binatang-binatang yang duduk makan di padang regu. Sebab itu apabila kita penting kena ada orang tua. Orang tua ni barakah tu ada. Sebab tu Nabi SAW sebutlah hadis yang lain, dia kata, man lam yarham saghirana walam yuwaqir kabirana falaysa minna, atau kama qala. Siapa yang tak kesian dekat budak-budak, dan siapa yang tidak hormat orang tua, Nabi kata bukan dari kalangan kami. Sebab tu kita, antara orang yang kita kena kasih dan sayang juga ialah anak yatim. Sebab tu Nabi sebut di akhirat nanti, ana wakafilul yatim, aku dengan orang jaga anak yatim ni seperti jari tengah dengan jari tunjuk, rapat. Sebab tu kita kalau anak yatim, antara bendanya ialah untuk nak melembutkan hati kita ialah dengan kita usap kepala anak yatim. Anak yatim ni ialah anak yang kematian bapa umurnya sebelum baligh, itu anak yatim. Kalau kematian ibu, dia tak sebut anak yatim. Dia syarat dia sebelum baligh. Macam saya ni, mak pun tak ada, ayah pun tak ada. Ini bukan anak yatim, ini anak rais yatim. Lain. Dia yatim ni, dia mesti kematian bapa sebelum baligh. Sebab tu pahala besar. Sebab tu Nabi sebutlah hadis yang lain, antara bendanya ialah orang yang makan harta anak yatim ni antara perkara dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat, salah satu daripada 7 perkara yang Nabi SAW dia peringatkan ialah, selain daripada asyirku billah, syirik dengan Allah, qatlun nafs bighairi haqqin, bunuh orang tanpa pasal, as-sihir, melakukan perbuatan sihir, zina, syurbul kham, minum arak. Selain daripada itu ialah akul mal yatim, makan harta anak yatim. Ini di antara dosa besar, makan harta anak yatim. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita selalu kadang-kadang bergaduh dalam masyarakat kita, apabila ipar kita dia tak nak buat kenduri arwah sebagainya untuk abang kita, kita kata kakak kita kedekutkan sebagainya. Jangan. Pasal tuan-tuan kena ingat ya, kita boleh buat kenduri tak apa, tapi kena pastikan kalau budak anak-anak saudara kita tu budak kecil, macam mana kita nak minta izin dengan dia? Dia budak kecil.
Dia tak boleh ada mutasarruf. Dia tak boleh untuk nak kendalikan harta dia. Macam mana kita nak minta izin dengan dia? Dia kalau ikut sunnah Nabi SAW, dia ketika Ja'far bin Abi Talib meninggal, Nabi pesan kepada sahabat dan jiran, gembirakan keluarga Ja'far bin Abi Talib dengan kita buat kenduri. Bukannya kita bebankan kepada tuan yang ditimpa musibah kematian tadi. Tapi tak apalah, mungkin dia ada kemampuan, rezeki nak buat kenduri, tak apa. Tapi maksudnya ialah jangan kita tu nak membebankan, terutamanya yang melibatkan harta peninggalan tu ialah peninggalan harta untuk anak yatim. Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam hal seperti begini, saya ucap terima kasihlah, tahniah kepada pihak penganjur pada malam ni yang telah pun menganjur program, beri kepada anak-anak kita, mereka orang yang kita malam ni kita berikan untuk meraihkan mereka makan bersama kita. Satu, beri makan orang buka puasa ni pahala besar dah. Kemudian pula ditambah pula hak makan tu pula anak yatim. Maknanya dua pahala. Ini kita harapkan anak-anak, adik anak-anak kita ni, mereka biarlah mereka hidup, mereka ni jadi manusia yang berguna. Nak hidup berguna ni mesti ada pelajaran, mesti belajar rajin-rajin. Okay? Mesti belajar betul-betul. Kerana dengan ada pelajaran, ada ilmu kita, maka di situ kita boleh berubah hidup kita. Sebab tu kena mengaji betul-betul, kena rajin ngaji, kena taat kepada guru yang menjaga kita. Dan jangan lupa perintah Tuhan, kena semayang, kena minta doa dekat mak ayah kita yang telah mati. Mereka tu memerlukan doa daripada kita sebagai anak. Sebab tu perlu. Sebab tu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab tu yang saya kata tadi ialah, orang yang terbaik dari kalangan kamu ialah khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik dari kalangan kamu ini ialah orang yang umurnya panjang dan baik pula dari segi amalannya. Sebab tu kita tak boleh minta dekat Tuhan supaya Allah Ta'ala ni ambil nyawa kita. Tak boleh. Ya Allah, ambillah nyawa aku, ya Allah, matilah aku. Tak boleh. Islam dia larang kita minta supaya Allah Ta'ala cabut nyawa. Sebab tu orang bunuh diri, Nabi tak nak solat orang yang bunuh diri. Nabi tak nak solat sembahyang jenazah orang yang bunuh diri. Kerana bunuh diri ini salah satu daripada perbuatan yang Allah Ta'ala murka. Tapi bukan berarti orang yang kena bunuh diri tak kena sembahyang, kena sembahyang jenazah dia. Pasal jenazah yang tak kena sembahyang ni jenazah orang yang mati syahid saja. Tapi Nabi dia tidak solat kerana tidak mau menghormati orang yang bunuh diri ini. Diberikan kepada dia penghormatan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi marah. Nabi tak nak kita minta supaya Allah Ta'ala matikan, tarik nyawa kita, tak boleh. Sebab tu ada ni Nabi kata apa? La yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yusta'tibu. Kata Nabi, jangan kamu bercita-cita untuk nak menjadi orang yang hajat kamu supaya Allah Ta'ala cabut nyawa kamu. Jangan. Islam larang kita ini nak minta supaya Allah Ta'ala
matikan kita, tak boleh. Jangan begitu. Pasal apa? Imma muhsinan. Adapun kalau kita orang baik, fala'allahu yazdad, memberi peluang kepada kita untuk kita ni menambah akaun amalan kita kalau kita orang baik. Wa imma musian fala'allahu yusta'tibu. Adapun kalau dia jahat, kalau umur dia panjang, memberi peluang kepada dia untuk dia bertaubat. Itu tujuan kita panjang umur tu. Panjang umur, bila baik. Kita orang baik macam tuan-tuan semua ni orang baik. Yazdad, menambah amalan. Allah Ta'ala panjang umur kita sampai Ramadan kita dapat bertemu. Ini satu kelebihan yang Allah Ta'ala mustajab doa kita ketika kita minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah Ta'ala sampaikan kita. Berapa ramai di kalangan kawan-kawan kita yang ahli jamaah dulu semayang sekali, berbuka sekali, tahun ni tak ada, dia meninggal. Jiran kita, pak mentua, mak mentua, suami, isteri, anak yang dulu berpuasa sekali, tahun ni tak ada. Kita bersyukur. Kerana Allah Ta'ala memberikan usia yang panjang kepada kita. Allah Ta'ala memberikan usia yang panjang kepada kita. Kita syukur. Kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah Ta'ala memberikan kepada kita usia yang panjang. Sehingga kita mampu untuk bertemu Ramadan. Untuk apa? Yazdad, menambah amalan kita. Dan kita harapkan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Itu harapan kita. Tendak supaya Ramadan itu lebih baik daripada sebelumnya. Kalau tahun lepas kita tak sempat nak khatam Quran, tahun ni kita wajib nak khatam Quran. Itu masuk azam kita tadi. Nak khatam Quran bukan payah mana. Kalau kita dapat baca sehari 1 juzuk, 30 hari 30 juzuk. Selalu kebiasaan Quran ni dia ada 10 lai 1 juzuk. Kalau kita baca sebelum zuhur 1 lai, lepas zuhur selai, sebelum asar selai, sebelum subuh selai, lepas subuh selai, habis 1 juzuk. Kalau orang biasa baca dalam satu muka tu dalam 4 minit, 3 minit habis, 5 minit habis. Tak apalah kita katakan kita tak apa biasa. Kita ambil masa 1 lai 20 minit, takkan tak boleh. Facebook 2 jam boleh. Quran ni kena baca. Dah lah hukum Quran ni orang tak beramal dah. Tiba-tiba Quran pula kita tak baca. Quran ni akan menjadi menjadi syafaat kepada kita. Sebab tu Quran tu Nabi sebut, dia kata hujjatu laka wa hujjatu alaika. Dia menjadi hujah baik kepada kamu kalau kamu memperjuangkannya, dan kamu juga beramal dengan apa kandungan Quran. Wa hujjatu alaika, dan menjadi hujah celaka kepada dia, kepada kamu kalau kamu pula menentang apa yang terdapat dalam kandungan Quran. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Ada di kalangan manusia yang bukan sakat dia itu sendiri melarang orang, melarang diri dia dengar Quran, dan dia juga melarang orang lain untuk nak beramal dengan Quran. Apa yang dia buat itu semuanya membinasa diri dia, kata Allah. Jadi kita bila Allah Ta'ala bagi umur kita panjang, kebetulan kita ni orang baik, yazdad, menambahkan amalan kita. Menambah amalan kita. Ini peluang kita. Wa imma musian, adapun kebetulan kita jahat. Waktu muda lu jahat. Tak apalah. Orang selalunya aqib balil 15 tahun, kita aqib balil 55 tahun. Tak apa, okey.
Akhir pun tak apa. Yang penting dia amalan kita ni nak kira hak ujung, bukan hak awal. Husnul khatimah tu penting. Kalau baik daripada awal, akhir jahat nak buat apa? Ujung. Tak apalah, mudah-mudah dulu kita enjoy. Kok Shah Alam ni siapa tak kenal kita? Section 17, Section 18, Section 6 kita pegang. Sudah misai bertaring. Masuk kedai, minum kopi, minum apa, masuk kedai Cina, ambil barang begitu je. Orang tak boleh tegur. Tegur sikit, lempang. Samsing, waktu orang muda. Itu muda. Kau sakat bertumbuk, 7 orang tak lari. Waktu muda. Siapa tak kenal dia? Tapi nak samsin, ni kita pun nak samsin sakat umur 40 tahun ke bawah boleh lah. Ada tempat saya seorang, ada seorang tu pakcik tu. Meninggal dah. Dia cukup samsin. Dia kalau tengok orang duk bergaduh kat kedai kopi, bertengkar di kedai kopi tu, tak bertumbuk lagi. Dua-dua ada spark. Dia kata apa, pasal apa lambat sangat bertumbuk. Dia marah orang tak bertumbuk. Anak dia kalau bergaduh, bertumbuk, kalah, dia hambat dengan kayu, hang balik lawan. Kalau hang tak menang, hang dengan balik rumah. Punya samsin anak lah. Pak lah. Walaupun waktu muda, tapi mari dia tua tuan-tuan. Yalah tua. Habis tapi alhamdulillah. Tuhan ni balik jalan dia mengaji, rajin. Suami isteri mengaji sampai ke mati. Alhamdulillah. Berubah sungguh. Bukan sakat 180 derajah berubah. 360 derajah berubah. Berubah. Ada. Waktu dulu cukup hebatlah. Punya samsin. Kadang-kadang waktu kita tengok waktu hujan ribut. Dia duduk berhenti kat bus stand. Jin dengan iblis pun lari. Dia takut kilat, panah dia bukan kerana aku, kerana dia. Punya jahatnya waktu itu. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi umur panjang. Bagi apa? Fala'allahu yasta'tabu. Memberi peluang kepada dia bertaubat. Tak apa. Dulu kita waktu muda dulu. Tak semayang. Tak apa. Tuhan panjang umur, mayang. Waktu muda dulu, kita kira pergi tengok. Kan? Makan rasuah, ambil benda-benda haram bagainya, bertaubat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima, insyaAllah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tak terima taubat orang yang syirik je. Cuma kalau kita ambil hak orang, kalau kita kenal Tuhan dia, kita kena bagi balik harta orang. Kalau kita tak jumpa harta, tak jumpa Tuhan dia, bagi kat waris dia. Kalau waris dia tak jumpa juga, kita sedekah, niat kebajikan bagi kat dia. Itu dengan orang. Tapi dengan Allah Ta'ala, sama. Waktu dulu, muda-muda dulu. Hak kita pula, orang perempuan pula, muda-muda dulu. Ranggi punya pakaian. Kita pergi pejabat dulu, kita tengok pakaian kita mengancam keselamatan negara dan ketenteraman awam. Tapi mari umur tua nak bercelak pun tak lekat lah. Gencu pun tak lekat lah. Insaf. Sama. Tak apa. Tak ada masalah. Kan? Orang tanya, kak dah taubat dah ke? Bukan taubat, tak larat. Tak apa. Tak apa, walaupun tak larat pun tak apa, asalkan kembali jalan Tuhan. Tinggal semua benda-benda itu dikatakan fala'allahu yusta'tibu, memberi peluang kepada kita untuk bertaubat. Tak apalah, waktu muda dulu. Write off. Write off. Allah Ta'ala punya rekod write off. NPL pun tak ada, write off semua. Tak ada non-performing loan macam bank, tak ada. Dia rekod-rekod lama tak ada, bad debt tak ada. Sejarah tak ada. Allah Ta'ala ada rekod, dia buang semua. Allah Ta'ala bukan macam manusia. Kan, kita manusia, kalau tipu seorang tu, sampai bila orang tak percaya kita? Tu orang kata, ustaz, kena kecil manis tak apa ustaz, jangan penyakit kecing kawan, dia kata. Kecing kawan ni bahaya lagi kan. Okay? Tak apa, halaman-halaman rekod. Bala'allahu yusta'tibu, memberi peluang kepada kamu untuk bertaubat. Taubat. Allah Ta'ala buka pintu taubat. Tak ada apa. Dia bukan Allah Ta'ala, bukan macam manusia, bukan macam makhluk. Kan? Macam kita, kalau kita pernah buat salah dengan isteri kita lah, isteri kita pernah tipu dia dan sebagainya, dia sampai kiamat, dia tak percaya kita. Isteri kita pun.
Siapa manusia tapi Allah Ta'ala ada. Kita jahat macam minum arak, berzina, macam-macam kita buat. Allah Ta'ala terima Allah. Allah Ta'ala inna Allah ghafur rahim. Tapi sebab itulah kita kata bila panjang umur, kita ni, sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita gunakan peluang yang ada ni. Sementara umur kita masih ada, selagi matahari tak naik sebelah sini, sebelah barat, selagi nyawa kita tak lepas halqum, kita ada peluang untuk balik ke jalan Allah Ta'ala. Ada peluang. Kita tak boleh menjadi wala la tayasu min rahmatillah. Tidak boleh kita ni menjadi orang yang putus asa. Dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala Maha Pengampun terhadap kesalahan kita. Sebab tu tuan-tuan, di kesempatan kita nak masuk malam ni 18 dan 3 hari lagi kita akan masuk 10 terakhir. Rebutlah peluang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi awakhir 10 Ramadan ma la yajtahidu ghairu, atau kama qala. Nabi ni bersungguh-sungguh 10 terakhir. Nabi bersungguh ada hari lain, tapi 10 terakhir itu Nabi bersungguh lagi. Peluang, ambillah peluang. Ya. Ambil peluang 10 terakhir ini. Kita bermunajat dengan Allah Ta'ala. Minta ke Allah Ta'ala apa? Mati kita dalam keadaan iman. Biarlah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita kebenaran itu kebenaran, agar kita akan mudah untuk ikut kebenaran. Biarlah Allah Ta'ala tunjuk kepada kita kebatilan itu kebatilan. Semoga kita dapat jauhkan daripada kebatilan. Biarlah kita ni Allah Ta'ala tunjuk duduk di atas jalan yang lurus. Duduk di atas jalan yang Allah Ta'ala redai. Tak ada makna tuan-tuan kita kaya mati masuk neraka. Tak ada makna pangkat kita besar di atas dunia mati masuk neraka. Tidak ada maknanya kita orang kenamaan tapi mati masuk neraka. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita kehidupan yang baik. Kerana kita pun nikmat, macam selalu saya sebut, selalu sangat dalam kuliah saya kata nikmat hidup manusia ni tuan-tuan 40 tahun ke bawah saja. Dia mari 40 tahun ke atas ni banyak nikmat hidup sudah Allah Ta'ala potong kat kita. Banyak benda yang kita tak boleh makan, reserve. Banyak ni nak makan sedap waktu duduk budak ni. Umur macam ni, macam kita lah umur macam ni dulu. Saya teringat dulu waktu sekolah dulu, kita tengok malam-malam boleh makan nasi lemak 2-3 pinggan, berani makan. Roti canai 2-3 keping boleh makan. Sekarang tak berani makan. Dulu duit tak ada, kuat makan. Sekarang duit ada, tak boleh makan. Nak buat apa? Jadi akhirnya kita nak makan lama, makan di akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sebab tu kita beramal hari ini ialah untuk situ. Apa makna umur kita tua, kaya, tiba-tiba kita tengok mati besok masuk neraka, atas dunia pun tak makan apa. Saya pernah berbual, semang dia ni bukan orang bilioner lah, orang trilioner, kaya. Dia million, billion, trillion, zillion, zulion, Maggi, makaroni. Tu kaya trilioner. Dia kena operate lutut dia, tak ada tok. Berapa kena? Murah ya. Berapa? 700,000. Murah. 700,000. Duit banyak, trilioner. Mari makan air mineral. Kita pula air segelas besar. Duit tak ada, air gelas besar. Dia duit banyak, air mineral. Buat apa? Nak sebutnya tentang sakit lah, sakit lah tentang duit banyak, makan semua tak boleh makan, semua tawar pakai darah tinggi, tak ada life. Tak apalah, saya kata tak harapkan supaya dia tu orang baik. Nak sebutnya tentu sebab tu kita ni beramal kita ke arah persiapan kita untuk kematian.
persiapan kita ke arah untuk kita nak mati. Saya pun bila masuk umur 49 tahun ni, memang nak fikir nak mati je tu. Tahun depan masuk 5 siri. 5 siri, 50 tahun. Naik kapal terbang separuh harga tahun depan. Tahun depan. Bila kita fikir, fikir nak mati je. Tak fikir banyak benda kadang-kadang lah. Kalau kita fikir kan, memang Nabi pun umur dia pun tak lama. Nabi umur 63 tahun mati Nabi. Sebab tu Nabi sebut umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun umur dia. Sebab tu kerajaan bagi umur pencen 60 tahun tu elok. Sempat makan pencen 3 bulan mati. Itu tuan-tuan jangan ada action lebih sangat. Kan? Sebab itulah dalam hal seperti beginilah kita ingat 10 terakhir ni kita betul-betul pecut untuk dapatkan, doakan supaya kemenangan untuk Islam, Allah Ta'ala berikan kemenangan dan berikan keselamatan. Itu semuanya tidak lain tidak bukan doa orang puasa ni mustajab, lebih lagi pula doa malam-malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni berlaku ialah dia daripada tenggelam matahari sampai subuh besok. Itu maksud waktu Lailatul Qadar. Dia tak ada waktu. Jangan kadang-kadang tuan-tuan sehati pula pergi kat jabat. Siapa tu susah ni? Tadi member dekat LRT beritahu Lailatul Qadar berlaku 3 suku. Turun 3 suku, air tertidur waktu tu. Tu yang menyesal tak habis tu. Lah, itu kan peterbang emas. 3 suku dia ingat kita ni dak Lailatul Qadar ni waktu. Cuma ni nak suruh kita beramal banyak. Kata Datuk Qardawi sebab tu masa waktu tak tahu tu pasal apa. Tujuannya untuk kita tu buat persiapan nak merebutkan peluang. Macam mana? Walaupun di sana ada sikit pengalaman yang Imam Ghazali rahimahullah letakkan. Itu pun pengalaman saja, tepatnya tidak. Dia kata kalau kita puasa hari Sabtu, Lailatul Qadarnya ialah berlaku pada malam 23. Itu pengalaman dia sebagai orang yang berjalan-jalan suluk. Itu pun tak tepat. Kalau orang ulama daripada Jazirah Arab, mereka meletakkan Lailatul Qadar ni malam 27. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, malam 27 semua orang turun. Malam 28 lengang dekat Masjidil Haram. Tepatnya tidak. Yang penting kita 10 ke atas tu kita berebut, kita dapat. Kita mintalah, pohonlah kepada Allah Ta'ala untuk kepada Allah Ta'ala kerana kita akan dapat kelebihan dia. Lailatun khairum min alfi syahrin. Sehari semalam menyamai dengan 1000 bulan. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.